Dia sedang record. Saya kacau. Alhamdulillah الذي هدانا إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون اتقوا الله يوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Tabarakallah Rabbul Alamin. Muslimin, muslimat dan kita semua rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sambung balik pengajian kita tentang kafir kita. Pada bulan yang lepas kita membicarakan dalam masalah muqaddimah ataupun pendahuluan bagi kitab ini. Kemudian kita mensyarahkan, yaitu yang paling atas atau mulai dengan nama Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman dan bersifat Ar-Rahim, terus sampai ke Alhamdulillah, Alhamdulillahil munfaridu bil khalqi wa tadbir. Semuanya ada tulisan bahasa Arab, bahasa Arab. Kita sampai situ, kemudian saya syarahkan segala puji bagi Allah Ta'ala itu, yakni Alhamdulillah itu ada 4 pujian. Saya syarah habis dah. Yakni segala puji sabit bagi Allah Ta'ala yang yang bersendirinya dengan menjadikan sekalian makhluk dan mentadbirkan sekalian alam. Kemudian saya syarah juga dalam masalah alam. Alam yang disebutkan oleh Al-Imam Asy'uti antaranya Al-Imam Al-Qutubi, mereka berbeza pendapat. Ada yang kata 5 ini alam yang perlu dilalui oleh manusia. Ada yang kata 5, ada yang kata 6. Yang dikatakan 5 itu alam pada mahsyar ini dia disekalikan dengan iaitu alam akhirat, yang syurga dan neraka. Kemudian yang kata 6 itu dia pisahkan antara alam mahsyar ini satu alam dan syurga dan neraka ini satu alam. Jadi dia jadi 6. Bermula daripada alam roh, kita masuk alam kandungan, kemudian kita pergi ke alam dunia, daripada alam dunia kita ke alam barzakh dan pada. Kemudian setengah dari kalangan mereka ini mengatakan alam bagi manusia yang perlu dilalui ini ada 5, terbenti setakat alam mahsyar dan alam iaitu syurga dan neraka ini dia satukan sekali, dia kira sekali. Yang kata 6 sampai kepada alam mahsyar itu dia kata 5, kemudian yang ke-6 itu alam syurga dan juga alam neraka. Baik, macam itu. Kemudian kalau disebut mentadbir akan sekalian alam ini bukan kata alam manusia saja, begitu juga dengan alam jin, alam binatang dan sebagainya. Nak sebutnya Allah ini dia bukan saja menciptakan akan makhluk, bahkan dia juga mentadbir akan kehidupan makhluk ini. Nampak? Wa hakama ala khalqihi bil mauti wal fana. Dan dialah yang menghukumkan ke atas penciptaannya akan kematian dan juga kemusnahan. Allah cipta makhluk ni ada orang hidup dan ada yang mati, yang benda bukan hidup. Maknanya Allah tetapkan dah, ini adalah ketentuan dia, takdir dia, iaitu pada kita manusia ada kematian yang kita tetapkan. Sebab itu dalam kitab Tazkir atau Qutubi dia sebut apa dia? Manusia ini dia melihat bahawa besarnya kematian itu seolah-olah jauh. Sebab kita biasa ni, kita kadang-kadang macam kira umur,
biasa orang mati kok 60 ke atas, itu tua tu, dah mati tu. Dia panggil apa dia? Rumah kata pergi, kubur kata balik. Itu golongan veteran. Jangan panggil orang tua, tasyon. Orang tua dengar dia berasa hati. Nawarak, kita panggil dia orang lama. Kalau orang lama dia maksud dia banyak pengalaman daripada orang muda. Daripada perjalanan dia jauh dah. Sebab itu saya tak suka guna istilah orang-orang tua. Orang-orang lama ni pengalaman sudah tentu banyak daripada kita orang muda. Dia macam tu. Tetapi katanya Al-Imam Al-Ghazali yang diambil oleh Al-Imam dalam kitab Bahrul Mazi ini, katanya dia ambil kalam daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan bahawasanya manusia itu melihat kematian itu adalah jauh, tetapi bagi Allah dan Rasul kematian itu sebenarnya dekat. Pasal apa? Pasal kematian ini adalah barang yang pasti disebut. Syekh Idris Al-Nabawi disebut dalam kitab dia, kematian itu adalah barang yang pasti akan berlaku. Kemudian diambil oleh tuan guru saya satu perumahan, dia kata apa dia? Dia kata ketika mana ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW dalam masalah kiamat. Dia kata, ya Rasulullah, bila berlakunya kiamat? Bila tanya kepada Nabi, bila berlaku kiamat, Nabi tunjuk dua celah jari. Masa antara zaman Nabi masa hidup ni dengan kiamat ni antara dua jari ni. Maknanya, ulama' muhadisin, bila dia syarah, dia kata, masa itu hampir tengah berlaku. Tetapi kena ingat, Nabi dah wafat 1400 tahun lebih tu, Nabi wafat. Mengapa kiamat tak berlaku lagi? Maknanya orang kalau tetap mengaji, dia ikut akal fikiran semata-mata, dia akan kata Allah pelawak dah. Nampak? Dah 1400 lebih tahun tu tak kiamat lagi. Padahal Nabi tunjuk isyarat macam ni dah. Lalu Al-Imam Al-Ghazali sebut apa dia? Dia kata setiap barang yang pasti itu, yang pasti itu, yang pasti berlaku, makna yang pasti berlaku hampir juga. Kerana apa dia? Tiap-tiap perkara yang pasti dengan kita itu semakin hari semakin dekat dengan kita, sebab kita tak tahu bila nak dengan kita. Macam tu juga mati. Mana boleh tentu kita besok lusa ataupun 60 tahun besok kalau kita mati. Kalau ni aku muda ni, umur 30 lagi kuat ni, nak main ni. Nampak tak? Lampau umur 70 dah, tak lama dah tu. Tengok-tengok kita mati dulu. Ada orang yang kena kanser ni, saya ingat dulu masa saya ceramah di Hospital Melaka. Dia kumpulkan pesakit-pesakit kanser ni, dia letak di Dewan Hospital Melaka tu, saya pergi ceramah. Sehingga kan doktor pakar ni, dia boleh tahu dengan saya, dia tunjuk dia kata, hak ni ustaz, tahap 4 dah, penuh masa. Hak ni penuh masa dah. Dia tunjuk macam tu, hak ni tahap 2, hak ni tahap 3, ada tahap-tahap lagi. Kemudian diceritakan rupa-rupanya, hak doktor pakar tadi perempuan ni pun, doktor pakar dalam masalah ni kanser ni, dia sendiri pun kena juga. Nampak? Dia pun kena juga kanser, tapi ikut jangka hayat 6 bulan, panjang lagi. Angka bayar, lepas tu cek tengok dari segi kaedah perubatan, ilmu perubatan dia, mungkin dia boleh hidup setahun lagi. Tengok hidup sampai malam ni, 3 tahun tu saya berkawan dengan doktor ni, dengan suami. Tak mati-mati lagi pun. Nampak tak? Tak semestinya kena kanser mati. Orang kata tak ada macam. Nampak? Macam umur tu pandai daripada Tuhan pula. Saya minggu depan, bulan depan saya tak datang. Patut kuliah saya bulan depan. Sebab saya masuk ward di hospital kucing seminggu. Brain tumor. Kena tahan. Ada juga. Ni cerita Pak Mesti ni. Tak ada apa. Masuk balik. Itu yang bahasa Arab perlungan itu. Al-wahidu fil hukmi wa taqdir. Jadi kalau orang jemaah sini, biasa sini dia kitab ni banyak, biar ambil satu ni jadi kalau kita punya lah. Sebab suruh beli dah boleh dah, tulis nama kita, dia sama lagi
tinggalkan pen ataupun pensil lah, bagus tinggalkan pensil. Jadi saya main manja sebulan sekali tu, boleh tik baris tu, sedap sikit. Baik, apa maknanya? Yakni Tuhan yang tunggal pada hukumnya. Tunggal pada hukumnya. Yang pertama nak menyebut bahawasanya wajib iktikad bagi tiap-tiap orang mukmin itu bahawa Allah itu adalah tunggal, yakni esa. Tak ada selain daripada dia. Ingat, sebab itu tak baca Qul huwallahu ahad. Maknanya, katakanlah Allah itu esa. Allah ajar kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya dia tahu kepada umat dia supaya mengesakan Allah semata-mata, yakni Allah itu tunggal. Dan katanya lagi pada iaitu takdirnya. Apa takdirnya? Iaitu ketentuannya. Walillahi aqibatul umur. Walillahi aqibatul umur, yakni pada Allah Ta'ala lah akan kembali segala urusan. Takdir, ketentuan Allah ini semua daripada dia belaka. Tak ada orang yang boleh mentakdirkan berlaku ni dan sebagainya. Kadang-kadang ni kita reka-reka. Ni orang-orang tua dulu ada juga bagusnya dia cakap macam tu. Walaupun di sebalik itu kadang-kadang dia kata apa dia? Dia kata kalau ada bisul kena punggung ni, dia kata apa? Ni banyak pelawak ni, suka bohong ni mesti bohong orang tua ni sebab tu. Dia kata macam tu. Orang-orang tu dia kata ada bisul dia jadi macam tu. Benda nak jadi Tuhan nak bagi-bagi lah, nak buat apa. Tak ada kena-mengena dah dengan dia bohong kena bisul tu. Kalau macam tu lah, saya tak tahulah dalam Siti Haram ni berapa ramai yang kena bisul sekarang ni. Nampak? Jangan main-main tu. Yang dah kahwin ni pun, yang handsome lagi ni. Mak gua tanya, mak gua baru jumpa, kahwin tak bang? Belum lagi. Belum lagi. Dah kena bisul dah. Yang tu ada orang buang telefon ada mana? Dia kata ada kalau bim tu apa? Padahal kedai mamak kena bisul dah. Berapa ramai kena bisul ni? Satu setia alam ni main-main. Tak ada lah macam tu. Ni semua ketentuan Allah Ta'ala belaka. Jangan reka-reka. Tapi orang dulu dia buat macam tu supaya budak-budak tak ngecek dia, tak bohong ke dia. Tu dia cerita dia. Ada juga lagu dia. Tapi orang sampai sekarang buat dia percaya no. Masalah. Baik. Iaitu pertama tadi pada hukumnya wajib iktikad Allah itu esa. Dan iaitu pada takdirnya, iaitu ketentuan bagi Allah Ta'ala. Kemudian Al-Malikul Lazi laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'un basir. Kalau saya baca macam ni, sonok dia kalau ada kitab saya boleh tahu satu boleh buat baris. Baris depan ke baris bawah ke baris tepi tak tahu lah. Baris tepi mereka sendirilah. Nampak tak? Dan ada budak nakal tu masa ngaji. Dia kata baris tepi tu dia kata ni budak-budak pondok ni nakal kan. Kena pula ustaz dia pun nakal juga. Tak apa lah. Dia pun buat tak tahu lah. Baik. Yakni Tuhan yang menjadi Raja. Sebut Tuhan yang menjadi Raja dalam surah Al-Fatihah kita dah baca Maliki Yaumiddin. Allah itu yakni penguasa, yakni Raja di hari pembalasan. Padahal Yaumiddin ini hari agama. Ad-din itu agama, tetapi kenapa diterjemahkan kepada hari pembalasan? Sebab bangkit di padang mahsyar besok disebut Yaumiddin, hari beragama ni. Nak tengok semua cerita pada masa itu, cerita agama belaka. Bangkit padang mahsyar akhirat besok tak ada dah cerita bab kita. Tak ada cerita bab dunia dah. Semua bab cerita yang melibatkan hal ehwal agama belaka. Yang cerita dunia dulu pun nak jadi agama dah. Lagi boleh Barak, kadang-kadang sisih cerita bab kita daripada maghrib sampai isyak. Maghrib tak sembahyang, isyak balik rumah tidur. Cerita bab kita je. Dia macam tu. Cerita bab bola. Dah tengok bola dah. Habis cerita bola, sudah habis dah bola perlawanan tu, dia sambung lagi cerita sampai pukul 2-3 pagi. Ini semua bab-bab yang melalaikan kita disebut cerita bab dunia belaka.
Tetapi bagi pada masa besok ni, cerita-cerita ni semua dia akan bangkit dalam masalah agama berlaku. Yang tu yang Maliki Yaumiddin, iaitu raja yang menguasai hari pembalasan. Yaumiddin itu diterjemahkan kepada pembalasan. Yang tiada seumpamanya, yakni Allah ini tiada ia raja seumpamanya, iaitu sesuatu. Maknanya apa dia? Allah di atas muka dunia ni raja banyak, tapi Allah sudah tentulah berbeza. Mukhalafatuhu lil hawadis, Allah itu berbeza dengan sesuatu yang baru. Bila sesuatu yang baru itu semua dipanggil makhluk. Bila Malik itu merujuk kepada Allah Ta'ala, yakni raja. Atas dunia ni banyak raja, tetapi Allah sudah tentulah disebut berbeza. Tiada seumpama sesuatu, yakni dengannya. Maknanya apa dia? Raja kita atas muka dunia ni ada berok. Allah berok tak? Tak ada. Nampak tak? Allah atas muka dunia ni jadi apa? Sakit perut. Sakit apa lagi? Macam-macam ni sakit. Gaut ada, boleh-boleh. Allah macam tu tak? Maknanya Allah beza gitu. Cuma atas muka dunia ni kalau sebut raja ni dia kurang power sikit. Kalau dia sebut king, yang tu power. Dia sebut king, dia ada power sikit. Tengok cerita Bujang Senang, apa senario dia. Kalau dia jadi pok dia tu, dia ada sikit-sikit king, dia macam tu. Sosial. Dia sebut apa? Ada tengok tak? Saya kita ada tengok juga semuanya. Sama dengan dia king ni dia ada power sikit tau. Padahal sama je. Kita kata pasti dengan orang kata confident. Dia kata dia lain sikit tau. Maknanya kalau bahasa Mas Haris sikit ni, dia lebih sikit, dia ada up sikit. Yang tu ramai orang hari ni tak reti jauh ni. Nampak tak? Tak reti bahasa Arab ni. Sebab melebihkan Mas Haris daripada orang Islam ajar sendiri. Nampak tak? Dia macam tu. Bahasa Arab tak reti, Quran tak reti baca. Tapi kalau speaking London, Masya Allah, tengok dah, habis dia sapu ni. Itulah kita. Hantar anak dekat tadika Priyah. Di Padang Jawa ada satu tadika namanya tadika Priyah. Priyah ni India punya. Sedangkan di sebelah tu ada satu pasti yang besar. Tapi orang ramai hantar anak situ, orang Melayu kita kan. Bila tanya pasal apa, anak pandai cakap orang putih, ada bengong sungguh. Macam lah Tuhan tanya ke anak dia besar, bila besar maki pada masa tanya dengan bahasa orang putih. Hantarlah pasti tu. Tengok elok-elok berlaku di kita. Cina hantar anak pasti, lala satu keluarga masuk Islam. Cina tu dapat hidayah, hantar anak pasti ya. Kita orang Melayu hantar anak mesti pun tak dapat hidayah lagi. Ada jadi macam tu. Anak itu di sekolah main tutup lampu elok apa semua, mak datang hantar anak pakai sikit je. Komang semua gila punya mak. Ni Selangor punya cerita lah, dengan tak tahu macam tu. Anak pun belajar pasti dengan tu lah. Tak nampak lagi setakat ni Selangor rajin nampak. Mak pakai sikit je. Kita yang tengok ni malu, dia tak malu lah. Kata apa? Tapi tak apa, mudah-mudahan dapat hidayah. Baik. Dan iaitu Tuhan yang mendengar lagi melihat. Dalam Quran Allah sebut ya'lamu sirrakum. Allah dia maha mengetahui apa-apa yang kamu rahsiakan, wajahrakum, dan apa-apa yang kamu zahirkan ataupun yang kamu nyatakan, wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah dia maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Maknanya bila Allah tahu benda rahsia, Allah ni tahu benda hak di zahir pun, Allah dia maha melihat, maha mendengar. Bisik-bisik Tuhan. Lintas hati-hati niat kita, Tuhan tahu juga. Dan nak selindung ke mana daripada Allah Ta'ala. Baik itu cerita
Tok guru pondok ni kat kita dia cerita satu kisah kok masyhur semua. Ada mana pondok mesti cerita. Dia kata apa, ada seorang tok guru ni dia uji, dia test anak-anak murid dia bagi seorang seekor ayam. Orang tak iman kita senyum, dia tahu dia cerita. Biasa dengar tu. Baik. Bagi seekor ayam, lepas tu bagi pisau belaka. Pergi sembelih tempat tak nampak ni. Semua balik bawa belaka, ada seorang yang tak sembelih pun. Dia bawa macam tu lah. Dia kata, aku duduk mana pun Tuhan tengok aku belaka ya. Tuhan nampak aku ya. Nyusuk kat tepi bawah-bawah pun Tuhan nampak. Mesti bawah rumah pun Tuhan nampak. Tahu mana tak guru aku nak sembelih. Ni budak cerdik. Nampak tak jadi macam ni. Innal fadral iman Antalama Allah ma'aka haisma kunta. Sebab Nabi sebut apa dia? Seafdol iman, paling utama iman dari kalangan orang yang beriman ini, apabila dia duduk di mana pun dia rasa Allah itu sentiasa bersama dengan dia. Duduk mana pun dia rasa Tuhan bersama dengan dia. Hak ni payah nak boleh ni. Bukan semesti ngaji kita ahlikan habis boleh ni. Yalah, itu kalau macam tu ramai boleh dah. Nampak jenis-jenis gini ni dia kena suluk lah, macam-macam lah. Banyak peringkat-peringkat kita kena naik. Setakat mengaji kita harikan Minhajul Abidin nak boleh gini payah. Dalam keadaan habis mengaji kita harikan, tepi saja patut kepu isyaokok. Mana nak dapat biji dah. Tapi kalau Tuhan nak biji juga lah. Tapi payah kali lah. Yang paling penting sekali mengaji ni nak boleh barakah, dia ada adab. Adab ni cukup besar dalam Islam. Sebab adab ini bila kita langgar, dia menjadi biadab, dia panggil. Bila jadi biadab dengan tutur dulu, akhirnya perkataan daripada ilmu Allah akan cabut. Ilmu itu dia akan tersimpan sini je. Dia tak simpan sini. Bila simpan sini dia ingat 10 tahun besok tu lupa dah. Tapi kalau sini sampai ke mati dia bawa. Al-Malikul Lazi la yakhruju an milkihi kabirin wala saghirin ataupun wala saghir. Yakni Tuhan yang yakni Allah Ta'ala yang memiliki, yang tiada keluar sesuatu pada alam ini daripada miliknya, besar dan juga kecilnya. Pengarang bagi kitab ni, dia nak supaya kita ni iktikad dalam hati kita, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan segala nikmat-nikmat yang ada pada kamu itu adalah datangnya daripada Allah Ta'ala. Allah menjadikan langit dan bumi ini, menjadikan, menumbuhkan segala apa yang ada di bumi ini, menghidupkan binatang-binatang dan sebagainya, mengalirkan air ini dengan tujuan sebagai nikmat untuk manusia. Lalu pengarang kitab yang dia sebut macam ni dengan tujuan supaya kita iktikad semua yang ada pada kita ini datang daripada Allah Ta'ala belaka. Jangan anggap seolah-olah dia datang daripada kita, sebab ada sebelumnya daripada manusia hari ini mendapik dada seolah-olah segala nikmat yang diberikan kepada manusia lain, kepada orang di bawahannya, adalah hasil daripada kerja keras dan kecerdikan mereka. Hal ni yang bahaya ni. Walaupun kita tak mengaku kita Tuhan, tetapi perangai ini sudah menunjukkan seolah-olah kita mengaku kita Tuhan. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika PRK Kuala Terengganu. Saya teringat lagi banner-banner yang bersepah di Kuala Terengganu masa itu. Dia sebut apa dia? Masa depan anda terjamin di bawah sekian. Siapa kita nak menentukan masa depan rakyat? Siapa kita? Para masa depan manusia ini, kita manusia sendiri pun tak tahu lagi. Yang pentingnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah kena usaha. Kita buat usaha, kemudian kita berdoa pada Allah Ta'ala, kita bertawakal kepada Allah.
Allah Ta'ala. Barak nak bagi jaminan sekian, bagi jaminan sampai sedemikian rupa, ia terkeluar daripada iktikad ahli sunnah wal jamaah. Barak jatuh syirik lah. Senang mudah cakap dia, jatuh syirik. Kita mendadik dada seorang-orang kita ni Tuhan. Kemudian seterusnya al-mutaqadisu fi kamali wasfihi anish syabihi wan nazir. Baik, yakni Tuhan yang tiada baginya pada miliknya wazir. Wazir ini bahasa Arab, yakni menteri. Dia terjemahkan terus. Saya ingat dia tak terjemahkan. Wazir yakni menteri. Dia nak sebut Allah Ta'ala ni, kena iktikad dia ni hebatnya Allah, sampai dia tak perlukan menteri. Dia kata dia tak sama macam kita. Fir'aun dia mengaku ana rabbul mu'alla, aku ni Tuhan yang maha tinggi. Dia lantik wazir, menteri pasola. Lepas itu apa lagi, macam-macam dia ni menteri lah. Nampak penasihat 25% semua ada belaka. Ini Fir'aun. Kemudian terlebih daripada itu pula nak jaga Power Rangers dia. Tukang sihir Fir'aun ni bukan main-main lagi. Dia kutip tukang-tukang sihir Fir'aun ni, dia bela ni bagi makan, bagi harta, bagi cekmek molek. Dia bagi belaka dengan tujuan nak jaga dia punya Power Rangers supaya tak jatuh no. Power Rangers. Nak cerita Fir'aun, dia ambil tukang-tukang sihir ni, hak dia pilih, bukan kawan-kawan. Dia tak ambil cara-cara. Sebab bila mengaku diri dia Tuhan yang maha tinggi, dia tak ambil yang cara-cara tu. Maknanya kalau kita lah ni, kalau Fir'aun tu duduk di Kuala Lumpur lah contohlah, dia punya rumah dia di Kuala Lumpur ni, center pusat dia, nak sebut Putrajaya kan marah pula. Kemudian dia pergi kat Terengganu. Dia pergi Terengganu, tukang-tukang sihir semua kumpul belaka. Daripada Dungu, daripada Kuala Pedang, daripada Kuala Terengganu, daripada Kemamang, semua kumpul. Lepas tu bila dia kumpul, dia perang lah. Dia lawan sama tukang sihir dia. Mana yang menang yang tu dia ambil. Kemudian dia pergi Pulau Kelantan. Dia pergi Kelantan, daripada Tok Kota Baru semua, Cik Mek Siam dan sebagainya, semua ni Tom Bian dia kumpul belaka lawan lah Tom. Nampak tak? Lawan sihir. Tom mana menang tu yang dia ambil. Nampak? Dia macam tu. Tapi Allah Ta'ala dia tidak perlukan kepada pembantu-pembantu ini. Walaupun mungkin kita terfikir, dah malaikat tu kerja ni. Nampak tak? Malaikat tu kerja ni. Kalau Allah jadikan malaikat ni, kalau Allah jadikan Nabi para Rasul ni, kita kena ingat bahawasanya Allah ni walillahi 'alan nasi hijjul bait. Dan bagi Allah Ta'ala ke atas manusia itu kefarduan mengerjakan fardu, mengerjakan haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi mana-mana orang yang mampu padanya berjalan. Wa man kafara, lalu ayat ini wa man kafara, bagi mana-mana, ingat kata Allah, bagi mana-mana orang yang dia kufur, yang dia ingkar dengan perintah daripada Allah Ta'ala. Walaupun ayat ini ditujukan kepada kefarduan haji, tetapi ulama tafsir mengatakan ditujukan kepada sekalian daripada, iaitu perintah orang lain. Bila Allah bagi peringatan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, kamu kena ingat bahawasanya Allah Ta'ala itu dia maha kaya daripada sekalian alam. Maknanya ulama tafsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dia menafsirkan, dia kata apa dia? Allah Ta'ala sekali-kali tidak berhajat kepada makhluk. Kalau ditakdirkan dia tidak mengutuskan para nabi dan para rasul, dia tidak mengutuskan
mereka ini untuk mencabut nyawa dan sebagainya, Allah terjejah tak? Dari segi kebesaran kekuasaan dia, Allah terjejah tak? Tidak sama sekali. Sehingga kan Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia buat perumpamaan, dia kata apa dia? Seandainya seluruh manusia di atas muka bumi ini tidak mau tunduk dan sujud kepada Allah Ta'ala, termasuklah seluruh para malaikat di langit tidak mau tunduk dan sujud kepada Allah Ta'ala, Allah sedikit tidak terjejas. Kekuasaan Allah, kebesaran Allah tetap begitu ada. Berbeza dengan kita makhluk yang kitanya berhajat kepada sokongan daripada sesama makhluk, sehingga terkadangnya kita lupa kepada Allah Ta'ala. Kita letak manusia di depan, kita letak Tuhan di belakang. Manusia datang, tetapi di belakang ini bala menunggu. Dia macam tu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatun abdun mufawadun liqada'i. Saya perlahan-lahan tu saya tengok perbetulkan baris saya juga, supaya muslimin dan muslimat juga tengok baris ini. Mana tahu kalau saya tersalah, perlahan-lahan tu perbetulkan saya baik, tidak menjadi masalah. Kalau semesti yang duduk di atas ini terlebih pandai daripada yang duduk di bawah. Tak semestinya orang yang duduk di khatib di mimbar jemaah ini sedang berkhutbah itu terlebih mulia daripada orang di bawah. Kena ingat betul. Katanya, yakni dan aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Allah Ta'ala yang tunggal sendirinya, yang tiada menyekutui baginya akan syahadah hambanya, yang apa tu? Apa dia tu? Menserahkan bagi qada Tuhannya. Baik. Apa katanya? Yakni dan aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Allah Ta'ala. Atas muka dunia ini, penyaksian yang paling besar sekali adalah penyaksian apabila kita bersaksikan iaitu Allah adalah Tuhan bagi kita. Di alam roh Tuhan tanya tak kepada sekian daripada manusia masa itu, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bila Tuhan tanya, adakah kamu mengaku bahawa aku adalah Tuhan bagi kamu? Qalu, menjawab yakni sekian daripada roh ini, bala, bahkan syahidna, kami bersaksi. Apa dia? Yakni kamu adalah Tuhan bagi kami. Maknanya paling hebat syahadah inilah yang nak menentukan segala daripada amalan kita ini diterima oleh Allah Ta'ala. Baik. Ni yang kena jaga ni. Jangan terfikir dalam masalah nak jaga makan minum je, nak masalah jaga dalam masalah jaga pitih je. Gaji bukan main kita tak bulan kira-kira tu, ni bayar ni kepada ni semua. Bukan main dari dia account tu hebat. Dia jaga sungguh-sungguh. Hal ehwal dalam pembelajaran rumah nak cerita ni, dalam masalah pitih dia jaga sungguh-sungguh ni. Kalau boleh tambah kurang lah, sentiasa naik ni. Tapi dalam masalah syahadah ni tak boleh jaga macam tu. Kereta calau sikit dah susah hati dah. Nampak nak kotor dah tak senang hati dah, nak bawa kotor sikit dah tak senang hati dah. Kena orang jenis kereta besar-besar tu, kotor sikit susah hati dah. Parking pun susah hati dah. Parking masuk supermarket pusing-pusing susah hati dah, ingat dah.
Nak cipta, nak jaga ke harta benda di dunia ni macam tu sekali. Syahadah ni nak selamat kita atas akhirat besok, tak jaga macam tu boh. Melainkan Allah Ta'ala yang tunggal, sendirinya, tiada katanya menyekutuinya. Ingat Luqman Al-Hakim, bukan surahnya. Luqman Al-Hakim, wasiat pertama dia kepada anak-anak dia, dia tak wasiat belajar dia elok. Nampak? Dia tak wasiat jaga harta ni elok-elok dan sebagainya, jangan kurang kalau boleh tambah. Tapi wasiat dia, ya bunaya, wahai anak-anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu mensyirikkan Allah Ta'ala. Inna syirka la zulmun azim, kerana sesungguhnya mensyirikkan, menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar sekali kamu buat pada diri kamu, pada isteri kamu, pada anak-anak kamu. Nampak? Dia macam tu ya. Syirik ini besar sekali implikasi di dalam kehidupan kita. Kerana syiriklah amalan kita Tuhan tak terima. Setiap hari Khamis amalan kita dibungkus oleh malaikat untuk bawa naik ke langit. Sebab itu Nabi dia sentiasa berpuasa pada hari Khamis, menjadi sunnah. Mana? Pasal apa? Sebab Nabi nak ketika mana amalan dia yang dibungkus bawa naik ke langit untuk jumpa dengan Allah Ta'ala, untuk dicek oleh Allah Ta'ala ni, Nabi sebut dalam keadaan berpuasa pada hari tersebut. Mana? Lalu benda pertama sekali yang Allah cek tentang amalan kita melibatkan hati. Apa dia? Yang ni iktikad, akidah kita. Kalau syirik banyak berlaku pada Allah Ta'ala, Allah minta malaikat bawa turun hempas ke muka balik. Cuma kita tak rasa masa kita hidup ni. Pada masa besok kita rasa balik. Faham? Baik. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala juga dia tilik dalam masalah hati juga. Apa dia? Allah Ta'ala nak tengok niat kita. Innama a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat. Ada juga orang yang niat dia ibadah, tetapi kerana nak tunjuk ke orang dan sebagainya ada. Ni kalau bab kebaikan ni kita kadang-kadang kena jaga niat sebelum kita buat kerja tu. Kena jaga dah, perhati niat masa buat kebaikan tersebut. Kerja-kerja yang melibatkan kebaikan ni kena perhalusi juga dalam masalah niat, takut-takut berubah. Kemudian bila habis dah selesai buat kerja pun, kena ingat juga, kena perhalusi baik-baik. Ingat niat kita, takut-takut berubah, yang mana ia akan melenyapkan pahala-pahala tersebut. Ingat lagi-lagi dalam masalah kita bantu orang lain dan sebagainya. Biasanya 10 tahun akan datang kita mengungkit dah. Bila kita gagal angin dengan dia, mula dah mengungkit balik dah. Kalau tak ada aku tolong dia dulu, macam tu dah, tak ada menempak dah, tak ada macam tu, mula dah dia ungkit balik dah. Dulu pakai kereta kancing buruk je, dah aku tolong dah, tu yang boleh pakai Alphard tu. Dah pakai Alphard dah sombong dah, bini besar dah. Nampak tak? Rumah besar, bini besar, semua besar. Nampak? Mengungkit-ungkit itu menghilangkan akan segala pahala kalau kita buat. Walaupun kena ingat, in ahsantum li anfusikum. Allah Ta'ala sebut segala kebaikan kalau kamu buat itu adalah untuk diri kamu sendiri. Li anfusikum, untuk kebaikan diri kamu sendiri. Kita pada pandangan mata kita buat kebaikan pada orang, seorang orang buat baik saja pada dia lah. Tetapi Allah sebut li anfusikum, sebenarnya kebaikan itu adalah untuk diri kamu. Dunia pun kamu boleh dapat, akhirat besok lagi-lagi lah. Nampak? Kita tolong orang, memudahkan susah orang dan sebagainya. Di dunia Allah lapangkan rezeki kita. Akhirat besok Allah tukar dengan pahala, dengan keredaan dia. Apa susah? Bagi rezeki ada nak mungkin-mungkin lah. Kalau tak ada jack aku hari tu, tak tukar sepana, tu highway tu lah sampai ke pagi. Nampak? Tu guna mungkin tu apa yang mungkin lah besar-besar sekejap. Kalau nak mungkin alang-alang, nampak? Macam-macam. Kadang-kadang duduk ngaji sembang-sembang pun berlaku juga benda macam ni tu. Jangan
menyekutui baginya akan syahadah hambanya yang menserahkan baginya qada, yaitu Tuhannya menserahkan baginya qada, yakni ketentuan bagi Tuhannya, meletakkan segala-galanya, yaitu adalah datang daripada Allah Ta'ala belaka. Nah, saya sebut walillahi aqibatul umur, akan kembali segala urusan itu adalah daripada Allah Ta'ala belaka. Kita diajar supaya berusaha, kemudian berdoa pada Allah Ta'ala, kemudian kita bertawakal kepada Allah, letakkan serah diri kepada Allah Ta'ala. Maknanya Islam itu sendiri pun diterjemahkan ataupun di pengertiannya oleh para ulama, Islam yakni menyerahkan diri pada siapa? Pada Allah Ta'ala semata-mata. Baik, cukup sekadar itu. Masuk isyarat. Kebetulan mak saya datang daripada Sarawak, ada di Salam, kembali bawa makan pula. Cuti-cuti ini bawa jalan sekitar. Dan insyaAllah sekadar ilham daripada Allah Ta'ala. Saya sendiri sudahi dengan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pada bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa alifin warzuqna fahman nabiyyin wa 'alimna ta'wil warzuqna 'ilma wa hdina siratal mustaqim. Allahumma ja'alna min qalil, ya Allah jadikanlah kami dari golongan orang yang sedikit. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin, ya Allah janganlah Engkau masukkan kami dari golongan orang-orang yang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Irhamna ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.